Hai, Assalamualaikum. KK di sini. Okey, untuk kak kuih hari ini dan memandangkan masih lagi PKP tapi anak KK yang sulung dia kena bersekolah sebab dia SPM tahun 2020. Jadi kena pergi sekolah lah kan. So, dia ada request untuk KK buatkan dia roti sebagai bekalan untuk dia sekolah dan juga untuk kudap-kudapan dia lah. Sebab biasalah dia orang balik lambat jadi kadang tak ada makanan. Okay, jadi KK pun prepare roti. Okay, untuk hari ni KK akan prepare 3 jenis roti. KK akan buat chicken floss, okay, roti sarang lebah dan juga sausage pintal. Sausage pintal ikutkan hari tu KK dah ajar, tapi yang tu kita menggunakan gunting. Kali ni KK akan ajar menggunakan pisau pula. Okay, so kalau siapa-siapa yang tak nak tengok untuk resepi sausage pintal tu, untuk cara-cara dia, you all boleh skip bahagian tu. You all boleh tengok bahagian yang untuk chicken floss dengan roti sarang lebah je. Okay, tak ada masalah. Okay, kita pun tak nak buat benda complicated. KK cuma nak tunjukkan sebab ada setengah orang dia tak tengok pun video KK yang lepas. Okay, so kadang-kadang dia akan tanya kenapa tak buat roti ni, buat roti yang itu je kan, cuma buat berapa jenis je. So KK akan selectkan juga untuk sausage pintal tu kali ni menggunakan pisau. Jadi kalau macam korang nak tengok juga roti yang lain, korang boleh tengok video KK yang lepas. Walaupun KK ni bukan profesional dalam bidang membuat roti ni, tapi okey lah untuk anak-anak, untuk kudapan dekat rumah. Alhamdulillah, kita boleh makan, kita boleh kalau nak buat berniaga, kita buat kemas-kemas elok-elok, boleh buat berniaga pakai resepi ni. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey, okey, mula-mula kita masukkan sebiji telur. Okay. Kita akan mulakan dengan yang cecair dulu. Okey, sebiji telur, 225 gram air sejuk. Okey, lepas tu kita akan masukkan gula. Gula dekat sini 120 gram. Kita akan masukkan kita punya garam. Garam kat sini 7 gram. Garam ni kita tak nak dia bercampur dengan yeast. Nanti kita takut yeast kita mati. Okey, dekat sini saya pakai super cream. Super cream macam 10 ke 15 gram. Yang ni saya rasa saya letak 15 gram tadi. Biasalah saya suka cedok lebih sikit kan. Okey, margarine 80 gram. Okey, kalau tak nak pakai margarine, pakai shortening pun boleh. Okey, so lagi semua kita masukkan. Okey, super cream tu kalau korang tak ada, korang boleh ganti dengan 5 gram bread improver dengan 5 gram bread softener. Okey, seterusnya kita akan masukkan susu tepung 25 gram. Susu tepung ni tak kisah jenama apa. Yang ni saya beli yang repack dekat bakery. Kalau korang tak ada, korang nak pakai susu anak korang pun tak ada masalah. Okay, tapi susu anak korang mahal lah kan. Okay, yang ni tepung high protein, beli kat bakery 500 gram. Okay, setengah kilo. Seterusnya, yang ni kita jangan lupakan kita punya yeast. Nanti kan terlupa pula yeast. Yeast tak kisah jenama apa, self instant ke apa. Yang ni saya pakai moist sebab masa PKP yang pertama saya ada beli satu kotak. So kita masukkan sepaket. Sepaket ni sama berat dengan 11 gram. Kita masukkan semua. Okey, seterusnya jom kita masuk dalam mixer. Okey, dekat sini kita akan mixkan dia. Kita akan mixkan dia sehingga dia elastik. Mula-mula kita pakai kelajuan yang perlahan sebab kita tak nak dia terbang semua. Ini bukan bread maker, okey. Yang ini adalah mixer. Okey, so kita akan mix dia dalam lebih kurang 15 minit ke macam tu sampai elastik. Kalau dia tak elastik lagi, kita tambah masa lah. Okey, so kita tinggalkan dulu. Okey, dough roti kita dah siap. Tengok dia dah elastik. Elastik tu macam saya cakap lah kan, kita boleh tarik-tarik dia. Nipis sampai nampak tangan kita macam tu kan. Okey, so sekarang kita akan perap dia lebih kurang dalam 1 jam ataupun senang kata macam dia mengembang lagi 1 kali ganda. So dia akan nampak tinggi lah. Jadinya kita akan perap dia dulu lebih kurang dalam 1 jam macam tu lah, bergantung pada kita punya cuaca persekitaran atau suhu bilik kita lah. Okey. Okey, tengok roti kita dah naik sangat gebu. So kita tekanlah, buang dia punya udara. Okay, kita tak perlukan udara tu, kita cuma nak proses pengembangan dia. Okay, lepas tu korang boleh guna meja korang kalau meja korang bersih. Kalau tak pun korang boleh lapikkan dengan apa-apa. Lapik lah, plastik ke silikon ke apa kan.
untuk memudahkan proses korang nak membentuk ke menguli. Kalau tak nak letak atas meja pun tak apa. Okey, saya letak atas meja. Belagak lah tu kan, bubuh atas meja. Okey, kita nak buang dia punya angin. Okey, kalau tak nak bubuh atas meja pun tak apa. Bubuh je dalam mangkuk tadi, letak kat tepi. Lepas tu kita timbang. Okey, untuk roti chicken floss kita akan timbang 50 gram. So, ambil saja kita punya tepung ni. Penimbang kita kan. Kita ambil 50 gram. Okey, lepas tu letak ke tepi. Lepas tu timbang lagi. Jadi kita ambil 50 gram tu dah cukup besar dah. Tak perlu nak terlalu besar sebenarnya roti untuk chicken floss ni. Okay. Sama juga. Kalau roti-roti lain pun saya suka timbang 50 gram sahaja. Okay. Dekat sini sebahagian saya akan buat chicken floss. Sebahagian saya akan buat roti sarang lebah. Sebahagian lagi saya akan buat roti sausage untuk bekalan anak saya. Sebab anak saya dia mesti nak roti sausage. Okay. Yang ni pun atas permintaan dia nak roti bawa bekal. Jadi saya buatlah roti. Okay, macam biasa jangan lupa sapukan margarine atas dulang kita. Lepas tu kita akan roundingkan roti kita lah. Okay, nak rounding dia sama macam hari tu saya kata. Kita ambil dough ni. Kita letak tangan kita macam ni. Lepas tu kan kita tekan dia. Jadi bila kita gelek dia akan membulat lah. Okay. Andai katalah dia macam tak berapa. Korang tengok macam kaku dia lambat nak ni kan. Ataupun dia melekat sikit kat tangan korang. Letak kat tapak tangan korang minyak sikit. Minyak masak. Okay. So, korang roundkan dia. Dah dapat. Bulat kan? Okay, letaklah dekat dulang kita. Okay. Bulatkan lagi yang lain. Okay, sampai habis. Okay. Okay, untuk roti sausage pun saya pakai dough 50 gram. Macam biasa semuanya pun kita roundingkan dulu baru kita bentuk. Okay. So dulang dia pun kita kena sapu margarine lah. Okay. Lepas tu kita ambil tepung tadi. Ambil satu. Kita lenyekkan dia. Okay. Lenyek cuma nak bagi macam kita nak gulungkan sausage kat dalam dia. Masukkan sausage kat dalam ni. Lepas tu bungkuskan dia. Okay. Dah bungkus dah. Nampak? Okay. Gelek-gelek. Kalau rasa macam dia lekat, korang boleh letak tepung sikit lah. Okay. Dah gelek dah ni kan. Ambil pisau. Hari tu saya tunjuk yang pakai gunting. Pakai pisau pun boleh. Kalau tak ada gunting, tak ada masalah. Okey, korang potonglah ikut berapa. Nak 9 ke? Nak 10 ke? Okey. Lepas tu, ni kan. Dah potong. Letak kat dulang kita. Okey. Lepas tu, ngangakan dia kiri kanan-kiri kanan. Macam hari tu saya tunjuk kan? Kiri kanan-kiri kanan macam tu lah. Okay. Nampak tak? Macam tu. Untuk roti salang lebah, okay, saya akan gunakan cup ni. Cup ni besar ni. Ada jual kat bakery. Okay. So, untuk setiap dough saya akan bulatkan 20 gram dan saya akan letak 3 biji di dalam cup ni lah. Okay. Kalau tak nak pakai cup ni, korang boleh pakai loyang biasa. Korang boleh susun beberapa biji di dalam loyang. Ikutlah kalau korang nak comel-comel, korang buat 20 gram. Kalau korang nak besar sikit, korang boleh buat 30 gram. Okay. Setiap satu dough. Yang ni, saya buat dia 20 gram kali 3 dough. Okay. So, saya timbang dulu. Memang tak perlu dough terlalu besar sebab nanti kita dia akan mengembang. Okey. So saya buat 20 ni lah. 20 gram setiap satu dough. Untuk satu cup pakai 3 dough. Okey.
Okey, saya dah bulatkan semuanya 20 gram. Jadi saya akan dapat 7 cup. Okey. Dough kecil-kecil ni kita kena rounding dia semua. Lepas tu masuk dalam cup. Okey. Kecil-kecil ni memang ikutkan macam leceh sikit kan nak rounding. Jadi kalau macam korang rasa macam alamak lecehnya kecil-kecil kan, korang bolehlah buat saiz besar sikit, bubur dalam loyang terus pun boleh. Okey. Bang. So kita akan letak 3 ketul kat dalam ni macam ni. Okey. Jangan risau, memang nampak kecil tapi nanti dia akan mengembang. Sekarang dah siap ni, kita ketepikan, kita habiskan yang lain pula. Okey. Ni dah siap, kita akan proofing dululah. Okey, kita punya roti untuk chicken floss dah kembang. So, sementara tu kita panaskan oven 170 darjah Celsius selama 10 minit. Lepas tu kita akan bakar roti kita, okey? Okey, kita dah masukkan roti kita. Kita akan bakar dalam 20 ke 25 minit 170 darjah Celsius. Bergantung pada oven ya. Kalau belum cukup masak, kita boleh tambah masa lah. Okey. Okey, roti kita dah masak. So kita angkat letak dekat redai lah. Okey. Sebab kita tak nak nanti bila kita biarkan dia lama dekat atas kita punya dulang, dia akan bawah tu dia akan jadi macam lembab tau. So tak seronok kan. Jadi kita angkat letak dekat redai, bagi dia sejuk lah. Okey, untuk roti chicken floss kita perlukan chicken floss. Yang ni saya guna yang spicy, ada juga yang original. Yang ini halal ya, korang boleh beli dekat bakery. Dia memang ada jual. Lepas tu kita akan gunakan dekat sini mayonis secukupnya. Dan juga sedikit susu pekat. Susu pekat ni nak tambahkan kelemakan dekat mayonis. Tak perlu terlalu banyak, bagi agak-agak aja. Korang boleh rasa, ikut kemanisan yang korang rasa bersesuaian. Okey. So, godak-godak kacau rata. Kalau tak suka ada susu, korang nak pakai mayonis je pun boleh. Dah tu ketepikan. Seterusnya, sekarang kita punya roti. Okey, kita punya roti ni korang boleh nak potong tengah ataupun tak nak potong pun tak apa, tak ada masalah. Okey, saya suka potong tengah. Potong tengah dia. Tengok roti kita lembut tau. Nampak tak? Memang sangat lembut. Nampak? Boleh tekan penyek-penyek. Lembut sangat. Nampak? Okey. So, potong lagi. Dan kita potong ni sebab kita nak selitkan sedikit mayonis kat dalam ni. Okey, tak adalah dia rasa macam plain je kan. Tak payah letak banyak. Korang calitkan je sikit. Tapi kalau korang suka banyak, korang letaklah banyak. Tak ada masalah. Kita yang buat kan, tak ada siapa nak larang. Okey. Okey. Seterusnya, mayonis ni sapu kat atas dia. Ikutlah korang nak sapu banyak mana kan. Sapu je. Yang ni fungsi dia jadi gum untuk kita punya chicken floss. So dah lepas macam ni, korang ambil korang punya chicken floss ni. Kalau korang nak pakai glove, pakailah glove korang. Okay, lepas tu nak tonyoh-tonyohkan dia dekat dalam ni pun boleh. Kalau buat niaga, sebaiknya korang jagalah hygiene tu kan. Kalau makan sendiri kat rumah, kalau korang dah cuci tangan, okey lah, no problem. Okay. Kalau tak, kena ni lah juga. Pakai glove lagi selamat lah, walaupun kat rumah sebenarnya. Okey. Okay, untuk egg wash dia, kita perlukan 1 biji kuning telur. Saya campurkan dengan susu. Boleh campurkan dengan air pun boleh. Tak pun susu full cream. Ataupun juga susu, air dan juga ni kuning telur. Okey. Pakai susu tepung pun boleh juga. So kita kacau dia rata-rata. Lepas tu kita sapulah dekat atas kita punya roti. Okay. Jangan sampai terlalu menekannya, nanti kita punya roti akan jatuh. Okey, roti yang kita dah sapu tadi dengan egg wash, kita ni kan drizzlekan mayonis. Okey. Ikutlah banyak mana kita nak, ikut selera kita. Kalau kita suka banyak, boleh letak banyak. Kalau kita tak berapa suka, kita letak sikit-sikit lah.
hari tu saya dah buat dah roti ni. Kalau macam korang nak skip, boleh je skip, tak ada masalah. Okay. Okay, selepas letak mayo, kita letak sos. Kalau ada sos black pepper, kita letak sos black pepper. Okay. Sama juga, kita drizzlekan dia. Kalau nak letak sayur campur kan, yang sayur ABC tu pun boleh juga. Okay, kita dah masukkan roti kita. Sama juga, kita bakar 170 darjah Celsius. Masa dia lebih kurang 20-25 minit. Okay. Okay, kita punya roti dah masak. Jadi kita sapukan margarine dekat atas dia. Margarine ke butter untuk memelihara kelembapan dia. Okay. Okay, dah tu kita angkat. Tengok roti kita sangat cantik dan lembut. Kita letak dekat atas redai biar dia sejuk lah. Okay. Okay, untuk roti sarang lebah, okay, dah kembang semua kan. Semua kita sapukan egg wash. Egg wash tadi saya kata susu saya buat dengan kuning telur. Okay. So kita sapukan dia. Jangan terlalu menekan ya, nanti dia punya roti tenggelam. Okay, dia naik elok-elok ni. Kang penyik pula. Okay, kita dah siap sapu dengan egg wash. Lepas tu kita akan taburkan. Ini adalah almond flakes. Okay, kita akan taburkan dia sikit-sikit lah dekat atas ni. Kalau buat sendiri, korang nak letak banyak terpulang. Sebab kita buat sendiri, kita nak makan sendiri kan. Seterusnya kita akan letak ni kuaci yang hijau ni. Okay, kau terabur-terabur. Kita letak dia dengan warna berbeza ni sebab dia ada macam bagi seri juga tau. Kalau semua warna pucat-pucat kan tak apa-apa, nak cantik kan. Okey, lepas tu kita akan letak bijan hitam. Selain daripada biji-bijian ni, korang boleh juga guna bijan yang lain, tak ada masalah. Okey. Kita kan nak bagi dia macam meriah kan. Sarang lebah pun sama, kita akan bakar dalam 20 ke 25 minit. Suhu dia 170 juga. Okey. Okey. Roti kita dah masak. Jadi macam biasalah kita sapukan margarine tepung butter biar memelihara kelembapan dia lah. Okey. Okey, mula-mula kita akan masukkan 1 cawan gula perang brown sugar ni. Kita akan caramelizekan dia. Okey. Api jangan terlalu besar ya, kita tak nak dia hangit. Okey. Bagi dia cair. Lepas tu kita masukkan 3 sudu butter dalam kita punya ni. Cairkan. Kalau pakai pure butter, wangi lah. Okay. Kalau macam korang bajet-bajet, okay, nak pakai buttercup ke margarine boleh je, tak ada masalah. Cuma dia kurang, rasa butter dia tu kurang. Okay. Saya pakai 3 sudu tadi. Kalau korang tak nak dia terlalu berminyak, boleh kurangkan lah. Okay. Lepas tu, kat sini saya pakai 1 cawan susu segar. Bukan 1 cawan, 1 tin. Okay. Saya lebih suka pakai susu segar berbanding pakai whipping cream. Yang dairy whipping cream tu kan. Whipping cream tu lah. Okay. Nak menyebut pun, maklumlah orang kampung kan, sebut dia selalu tak betul. Saya kurang suka pakai yang tu. Saya lagi suka pakai susu segar. Okay. So kita akan biarkan sampai keseluruhan gula ni cair. Okay. Tapi api jangan terlalu kuat sebab nanti dia berbuih, dia akan melempah. Dia memang biasa kadang ada berketul macam ni.
Biasalah sebab susu tu tadi kita pakai susu dari tin terus. Kalau macam susu tu panas, dia tak jadi macam ni lah. Okay. So kita akan biarkan dia sampai didih dan pekat sehingga gula ni semua cair. Okay, jangan lupa masukkan beberapa titis esen vanila. Okay, yang ni saya pakai creamy vanila untuk menambahkan dia punya aroma dan keharuman lah. Okay, kita biarkan dulu. Okay, tengok dia dah sebati. Tapi kita akan tunggu sampai dia punya sos ni pekat dan sedikit kental lah. Okay, sekarang dia masih cair lagi, tapi dia dah cukup ada rasa yang sedap. So kita akan masak sampai kental lah. Okay, tengok dia punya sos dah bertambah pekat kan. Nampak? So kita matikan dulu api dia, sebab nanti bila dia sejuk, dia akan bertambah kekentalan dia. Okay, jadi kita tutup dulu lah. Jadi kita akan sejukkan dia. Buat roti ni sebenarnya tak susah. Sebenarnya kalau kita dah pandai, dah dapat step dia, kita rasa seronok. Sebab kita teruja tau nak tengok proses buat roti tu. Kadang kita tak sangka, kita selalu beli yang dah siap je. Tapi bila kita dapat buat sendiri, kita rasa macam, wah, kita nampak daripada tepung tu berterabur bersepah-sepah. Okay. Daripada bahan mentah dia, kita adon jadi satu dough. Kemudian kita tengok dough tu mengembang dia dengan elok, dengan cantik. Lepas siap roti tu, memang kita rasa macam, wah, kagum dengan diri kita sendiri kan. So, Kiki nak tunjuk hasil yang kita buat hari ni. Okay, yang ni sausage pintal yang Kiki cakap. Yang ni Kiki pakai pisau, potong-potong dia. Okay, kalau nak pakai gunting macam video yang sebelum ni pun boleh. So, kalau korang yang dah tengok ni, korang nak skip pun tak apa. Okay, yang ini adalah chicken floss. Chicken floss ni chicken floss yang spicy. Dia punya floss tu Kiki beli je dekat bakery, ada jual. Okay, alhamdulillah dekat bakery tu halal. Bolehlah korang beli. Dan lagi satu, ini dia roti sarang lebah. Roti sarang lebah ni pun sebenarnya tak susah. Okay, tengok yang ni dia punya sos butterscotch ni. Yang ni Kiki suka pakai susu sejat. Okay, sebab dia punya rasa lemak tu lain. Jadi terpulang lah kalau korang nak pakai whipping cream pun, whipping cream boleh juga yang dairy tu, tak ada masalah. So Kiki rasa yang ni macam okay, biasa, boleh makan macam biasa. Yang ni pun sama. Kiki just nak tunjuk kita makan yang sarang lebah. Okay, ni dia punya sos. Okay, nampak tak dia punya sos tu kalau butterscotch dia warna dia lain sikit lah daripada caramel. Okay, so ni roti. Tunjuk. Roti ni memang lembut tau. Nampak? Ni kan? Korang tengok. Boleh ni. Memang betul-betul lembut dia punya tekstur. So, kita nak makan. Dia punya sos. Celupkan. Sos ni memang pekat. Kalau korang tak suka pekat, korang nak buat cair sikit pun tak ada masalah. Kalau kita beli pun diorang budget, diorang buat cair kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa manis, rasa lemak-lemak bersusu dia. Okay. Lagi kalau macam baru bakar roti ni dengan kacang-kacang dia yang gurih tu kan. Okay. Okay lah, panjang pula bahagian belakangnya. Okay lah, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.